Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وبك نستعين وبك المستعان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah, daripada Rabbul Alamin, kita dapat sambung majlis ta'lim kita, menyambung bacaan Riyadhus Salihin pada muka surat 282 Pak Amir. Ya, betul Ustaz. Kita masuk di bawah bab tentang babun nahyu anit tashabbahu bisyaitan wal kufar, iaitu bab tentang larangan meniru kebiasaan syaitan dan orang kafir. Ini bab, kata Nawawi, Al-Imam Nawawi qaddasallahu ruhahu, dia buka bab, dia nak bagi tahu pada kita dalam agama ini ada satu bab, iaitu bab an-nahyu, ada larangan. Sama ada larangan ini larangan haram atau larangan makruh, itu kita kata perkara kedua. Yang pertamanya dia termasuk dalam larangan. Imam kita, Al-Imamuna Imam Abu Hanifah Nu'man, Imam Abu Hanifah, dia kata walaupun larangan itu makruh, namun dia kata Allah telah menggunakan lisan Rasul dia untuk melarang. Maka lihatlah kepada larangan itu. Apabila Khalilur Rahman ini, Khalil Allah Ta'ala ini, kekasih Allah Ta'ala ini, Khalilullah ini, dia melarang, bermakna Allah juga tidak suka. Kalau kita kata larangan di sini larangan haram, maka kalau kita terjebak, kita akan dapat dosa dan kita akan disediakan azab di hari akhirat. Ini kita kata wal'iyadzu billah, na'udzubillah. Kalau kita kata larangan ini makruh, kita kata tak adalah dosa atas kita. Tetapi kita kena ingat satu pihaknya lain, kata Imam Ibn Qayyim, setiap benda makruh Tuhan tidak memberi apa-apa anugerah dunia maupun akhirat. Tak ada apa. Kalau kita kata tak ada dosa, dia juga tidak ada thawab, tak ada ganjaran. Dan kita kena ingat, kata Imam Ibn Qayyim, yakni Imam Ibn Qayyim, dia kata benda ni masa dia lalu pada ayat alladhi yuwaswisu fi sudurin nasi. Dalam tafsir dia kata di antara kerja syaitan duduk dalam dada manusia, dia buat apa-apa yang dia bisik. Dia bisik supaya manusia meninggalkan benda afdal dan buat benda yang tidak afdal. Itu kerja dia. Bila kata benda tu makruh, dia bisikkan kepada kita, dia terjemah makruh tu apa dia? Makruh tu benda tak berdosa. Dia tidak terjemah makruh ni benda yang rugi kita buat. Kita ada sembahyang sunat kan, besok dia tampung sembahyang wajib kita. Kita ada sembahyang sunat, tampung. Nanti dalam sembahyang sunat kita ini ada pula perkara-perkara sunat kita buat tak sempurna. Maka ini amalan-amalan kita meninggalkan benda makruh datang membantu. Dia bisik pada kita, janji benda tu bukan haram. Tapi dia lupakan kita kepada afdal.
Afdal ni apa dah? Anjuran, keutamaan. Nabi suka, Allah suka, para malaikat datang. Dan kita mendapat habuan di hari akhirat, yang tu dilupakan kita. Jadi kalau kita baca pada malam ini dengan bab an-nahyu, dengan bab larangan, kalau kita terjemah dengan larangan itu dengan makna haram. Haram seorang Muslim meniru kebiasaan syaitan dan orang kafir. Bermakna kalau tiru juga dapat dosa dan itu beban akhirat. Ataupun kita baca larangan ini dengan makna makruh. Makruh bagi orang, makruh meniru kebiasaan syaitan dan orang kafir. Maka juga kita tidak mendapat apa-apa manfaat dunia dan akhirat. Dan antara nak baca dua makna, sama ada haram ataupun makruh, ulama kita khilaf. Sebahagian ulama kata larangan di sini dengan makna haram, dan sebahagian lagi dengan kata makna makruh. Tak disukai oleh agama apa yang menjadi amalan orang kafir dalam bentuk peradaban yang khusus kepada dia, kita pergi tiru. Tashabbuh, kita pergi tiru. Baik. Pertama ikhwan, sebelum kita baca hadis ni, saya nak terangkan sikit apa yang para ulama kita sebut. Para ulama kita sebut apa ikhwan? Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Jalla wa Ala menyebut, Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu mengikut khutuwat, khitah, langkah-langkah yang disusun. Jalan itu telah pun telah dibikin, dibuat. Kita melangkah satu persatu. Jangan kita ambil khitah, khutuwat. Jangan kita mengambil langkah-langkah syaitan, walaupun seorang, walaupun satu syaitan, jangan ikut. Dia ada banyak khutuwat, ada banyak jalan. Jalan banyak-banyak tu kita ikut satu jalan yang di situ ada satu syaitan. Jangan. Syaitan ni satu walaupun jangan ikut. Ya. Ada orang kata kita boleh ikut syaitan dari segi keazaman dia untuk menyesatkan orang. Jadi kita ambil keazaman tu untuk buat kebaikan. Kita bila kaitkan dengan wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Yang ni kita kata, Abang Syarif setuju tak? Saya kata ini dalam bab kebatinan. Azam hal batin lah. Hal batin bukan hal zahir. Kita ikut azam syaitan. Allah cerita dalam Quran kan, dia sebut kepada Al-Aziz, kepada Allah yang bersifat dengan Al-Azizul Hakim. Dia kata la ughwiyannahum ajma'in. Dengan penuh hasad, dengki, dengan penuh semangat yang dahsyat. Dia kata pasti Tuhan, pasti Tuhan. Dia guna lam bagi di atas, pasti Tuhan, aku sesatkan kesemuanya. Dia guna perkataan ajma'in, sehingga Allah yang buat istisna. Dia tak buat pengecualian, dia tak buat. Dia kata semua. Allah kata illa. Allah kata tak, hang tak boleh ambil semua. Illa, melainkan. Bila Allah kata tak semua, baru dia kata melainkan hamba kau yang ikhlas pada kau, itu aku tak boleh buat apa. Ini hal kebatinan. Baik, Allah Jalla wa'ala telah hantar kepada kita Rasulullah, dan Allah kata dalam ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik, zahir dan batin. Jadi kalau kita tak tengok azam Rasulullah, kita pergi ambil contoh azam syaitan, syaitanlah kita. Jadi kita tak dapat terima akalan itu. Kita kata minta maaf, I cannot agree lah, tak boleh terima. Sebab Allah bagi pada kita Nabi Muhammad ni contoh zahir dan batin. Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim, Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, dia lalu pada ayat ni, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Daripada surah Al-Ahzab ayat 21. Takkan lepas makan nasi berani lupa kot. Janganlah. Patut lebih berani. Kan? Ayat 21.
Al-Hafiz Ibn Kathir ketika dia lalu ayat ni, dia kata apa? Dia kata kita mesti mencontohi Nabi. Kita kena lihat Nabi, bukan kata semayang dia, puasa dia, tapi kena melihat bagaimana kesabaran dia, keazaman dia menantikan janji Allah dalam peperangan Ahzab. Bagaimana semangat Nabi untuk meraih kemenangan, semangat dan azam Nabi. Bila popok Yahudi ni tunjuk khianat kan, Nabi kumpul semua sahabat, walaupun dalam keadaan yang kita kata sangat daif, dia kumpul, azam dia tinggi, sampai Allah Jalla wa'ala dalam peristiwa Badar, Allah menyebut dalam ayat Quran, Allah kata laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Pada masa nak berlaku perang Badar, Allah kata kamu benak-benak dalam keadaan lemah Muhammad, dan mereka pun tentera musyrikin pandang kamu hina, tetapi nasarakumullah, Tuhan tolong kerana azam yang begitu besar dalam hati kamu Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad ada azam yang cukup untuk kita contoh. Apa saja ada pada Nabi, sehingga kan kata Salman Al-Farisi kepada seorang yang bertanya pada dia, adakah Nabi kamu ni dicontohi sampai masuk ke tandas? Kata Salman, ajal. Ulama bahasa kata dia tak kata na'am. Na'am tu ya, dia kata ajal. Dia kata ya, orang putih kata exactly. Dia tak kata yes, exactly. Ada beza kan Pak Cik? Kan nak saya tulis whiteboard? Saya guru bahasa Inggeris. Dia kata exactly, tepat sekali apa yang hang kata. Bukan dia kata ya, bukan hanya mengangguk, tetapi dengan penuh apa? Pemastian. Dia memastikan ya, apa yang kau kata itu tepat. Sehingga kami masuk tandas pun kami ikut cara Nabi. Jadi sepatutnya masuk tandas ni Nabi tak perlu ajak. Sebab tempat itu tempat kita buang segala hampah makanan kita. Tetapi kerana dia ini uswatun hasanah, dia ajak kaki apa masuk, kaki apa keluar, doa masuk, doa keluar. Patut time tu tak perlu ajak doa. So yang penting apa dia? Buang sisa makanan. Dan dia sangat mudarat pada kita. Tapi dah ada doa. Allah mengajak kita. Kita nak sentuh isteri kita, bersama isteri, ada doa. Apalah ajak doa panjang-panjang, time tu pun time yang tak berapa nak ingat sangat doa-doa bamik. Bismillah sudahlah. Tu pun kadang bis saja mi hilang. Keadaan begitu cemas. Tapi dah baginda masih mengajak, dan baginda bagi tahu, kalau kamu baca doa ni, kita dah habis dah hadis tu, ada Abdullah bin Abbas, kalau kamu baca doa ni, Nabi kata anak kamu takkan disentuh syaitan. Sampai begitu. Jadi kita tak memerlukan satu apa pun zahir dan batin daripada iblis. Tak perlu. Sebab apa? Sebab kalau kita kata azam dia kuat, azam Rasul lebih kuat dan lebih mulia. Kerana ini makhluk laknatullah alaihi, laknat Allah. Jadi kita tak mahu kalau ada orang nak ikut dia, orang tu punya pasal, orang tu adalah umat syaitan. Kita adalah umat Muhammad. Dia adalah Khalilullah, dia adalah Habibullah, dia kekasih Allah. Jadi kita kurang bersetuju lah. Ini uswatun hasanah. Dan kalau kita ambil semangat setan, apa pahala kita dapat? Setiap orang ni ada kebaikan dia. Kalau saya tiru kebaikan Abang Syarif sedar atau tak sedar, dengan Abang Syarif tunjuk kebaikan itu, saya ikut, Abang Syarif dapat pahala. Saya yang ikut, man dalla ala khair kafa'ilih, siapa yang menjadi penyuluh kepada kebaikan, dia seperti buat baik. Tiba-tiba kita pergi ambil kebaikan daripada setan, Allah kata laknat. Apa dia? Sedangkan Quran kata pahala besar ada di mana? Bila kita ikut Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah sayang kamu, Allah cuci roh kamu, kamu jadi kekasih Allah, Allah cuci roh kamu sehingga dosa kamu semua gugur. Orang Arab kata qaddasallahu ruhahu, Allah bersihkan roh dia. Dengan makna apa? Gugur semua. Allah bagi keampunan dan rahmat untuk dia. Dengan ikut siapa? Ikut Muhammad. Ikut Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Jadi bila ni kita tak mau apa? Tak mau apa langsung. Kalau dia mendekati kita,
dia mendekati kita dengan janji apa-apa, jangan pernah kita percaya. Allah kata wa man yattakhidhi syaitana waliya, siapa yang mengambil syaitan sebagai wali dan dia tinggi Allah, maka Allah kata dia rugi dan dia sesat dengan kesesatan yang sangat dahsyat. Jadi apa yang kita nak ambil pada dia? Yang patut ambil semangat dia adalah geng-geng dia. Kita bukan geng dia. Kita kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semangat dia, nafas dia, bahang dia, kedekatan kita dengan dia, semua kita kata a'udzubillah, aku berlindung daripada dia, bukan kita ambil. So kita tak boleh rasa bangga, oh hebatlah saya hanya mengambil semangat iblis. Kenapa kau tak ambil semangat Muhammad? Takkan Muhammad kurang? Ini kau benar-benar kurang ajar, Gus. Aduh Gus, orang Sumatera kalau kata kurang ajar, belajarnya kurang, dan ustaznya mengajar kurang, ustaz kurang ajar, anak murid kurang ajar, dua-dua kurang belajar. Iya, kita tak mau, na'udzubillah, kita tetap ambil Muhammad, dia adalah kekasih Allah. Maka Allah kata dalam ayat tadi, ikhwan, jangan mengambil langkah-langkah syaitan, ya termasuk khitah, jangan mengambil langkah syaitan. Dan Nabi, ikhwan, antum masih ingat dalam hadis yang kita bercakap tentang garis lurus, hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Imam Ahmad, ulama hadis menilai hadis dengan hadis yang sahih. Nabi buat satu galiran, garisannya lurus, lepas tu Nabi buat di tengah-tengah lurus tu, lurus tetapi ke arah kanan, lurus tapi ke arah kiri. Dia bukan lurus macam ni, dia lurus macam ni. Nabi kata apa? Turun ayat 153 suratul An'am, mengesahkan jalan yang lurus ini, garis lurus ini jalan Muhammad. Yang ke kanan, yang ke kiri, walaupun dia condong ke kanan, Allah kata di situ ada syaitan, bukan jalan Muhammad. So jangan pernah kita terperdaya dan jangan pernah rasa teluk selain daripada jalan Muhammad ada syaitan. Yang apa kerja dia buat? Memanggil kita. Bila dia panggil, kita tertarik, kita pergi, automatik kita akan tinggal jalan Muhammad. Itulah yang dia akan lakukan kepada umat Muhammad, tinggalkan Muhammad. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia dilaknat oleh Tuhan dan masuk ke neraka seorang-seorang, dia tak boleh menanggung kedahsyatan, kengerian azab neraka. Maka apa dia kata ke Tuhan? Dia akan penuhkan neraka ini sebanyak-banyaknya dengan keturunan Adam, sebanyak-banyaknya. Maka Allah hantar para rasul bagi pada mereka kita untuk menghalang kita daripada terjerumus ke jalan syaitan. Setiap kali kita tengok Rasulullah, syaitan tak ada di situ. Setiap kali kita tengok satu benda tak nampak Rasulullah, kita pakai jalan tu, ada syaitan di situ. Maka kita kena berhati-hati. Kerana Allah kata hujung jalan syaitan ini, Allah kata tak ada apa-apa. Fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Dia hanya pada akhirnya akan menyuruh kamu kepada fahsya dan munkar. Manakala Allah hantar Rasul, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Allah suruh Rasul ini menyuruh manusia supaya sampai kepada syurga dan keampunan Allah. Manakala syaitan seruan dia kepada fahsya dan munkar. Jangan ikut. Satu ayat lagi Allah Ta'ala kata, masa kita ikut dalam surah Fatir ayat ke-8, Allah kata masa syaitan ni dia datang kepada kita, Allah kata faman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah kata kerja syaitan ni apa dia? Zuyyina lahu su'u amalihi. Dia memperhias semua amal jahat, amal buruk jadi cantik. Fara'ahu hasanah. Dia bagi nampak elok. Setiap kali kita khilaf dengan Nabi, dia bagi kita cantik jalan tu. Dan dia bagi alasan yang menarik. Dia bagi kita punya molekul pemikiran, kita punya ni elektron apa nama emosi, kita punya ilusi, dia bagi nampak wow, cantik. Dia bagi nampak cantik. Dan dia buat apa? Dia bagi kegerunan kita kepada jalan Nabi.
Dan apa lagi dia buat? Dia bagi kita nampak jalan Nabi ni tidak istimewa dan tidak tinggi. Dan dia bagi kita nampak apa? Bila kita khilaf dengan Nabi dalam benda tak patut kita khilaf, tak mesti kita khilaf. Contoh dalam bab kita akan baca, tak baca lagi lah, akan baca. Mungkin malam ni atau tapi insya-Allah akan baca. Dia bagi kita nampak apa ya kawan? Dia bagi kita nampak benda tu tidaklah besar sangat pun. Kalau hang tak ikut pun bukanlah hang buat kesalahan besar-besar. Apa Quran kata pada kita dalam Fatir ini? Zuyina lahu su'u amalihi. Sedangkan benda khilaf dengan Nabi ni pada bab yang Nabi bagi petunjuk. Contoh bab kita akan Nawawi akan bagi contoh bab makan, bab minum ni semua ni Nabi bagi petunjuk. Makan macam mana, minum macam mana, yang macam mana tak boleh, yang macam mana boleh, peradaban. Dia bagi nampak kita ikut cara Nabi itu benda tu kira buruk, cemar. Dia bagi. Dan dia bagi kepada kita apa dia? Dia bisik pada kita ketidakmampuan kita untuk ikut Nabi. Bicara dia sangat dahsyat pada hati kita. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia duduk pada sudur, dada kita. Ulama kata kenapa dia duduk pada dada? Sebab dada kita ni tempat yang paling last sekali untuk menyebarkan perasaan kita. Orang kata apa Paman bila saya cerita satu hal, orang kata lega sikit Pasal apa? Pasal dah duduk tang dada dah masalah tu. Daripada duduk dalam hati, dia keluar main tang dada dah. Kalau tak bercakap, dia Allah. Kata makcik tu, saya lega lah jumpa ustaz ni. Tak sangka jumpa ustaz kat sini. Saya kata saya bukan ustaz makcik, saya Afadil. Oh makcik lupa ustaz tak ada tauliah. Yang tu jangan sebut makcik. Makcik terlupa. Makcik tu ceritalah masalah dia. Dah ustaz, saya bukan suruh ustaz tolong saya, tapi saya suka ustaz dengar ni. Makcik rasa hilang dah masalah ni. Makcik rasa lega banyak-banyak. Kerana masalah maksud ada di dada, daripada hati duduk tang dada. Pasal tu Nabi kata wa nura sadri, Tuhan cahayakanlah dada aku. Apa yang duduk dalam hati kita biar nampak di dada kita. Dada kita lapang. Alam nashrah laka sadrak Muhammad, tidakkah kami bagi pada engkau insyirah kepada dada engkau, kelapangan dada? Yang nampak sangat kau terbeban Muhammad. Bila benda tu duduk tang dada, muka kita berubah, mata kita berubah, bentuk mata berubah, warna mata berubah, memek muka, kening-kening ni semua berubah. Muhammad, alam nashrah laka sadrak, tidakkah kami lapangkan dada engkau Muhammad? Wa rafa'na laka zikrak, kami angkat nama engkau Muhammad, kami angkat nama kau setinggi-tingginya Muhammad. Maka kerana itu ikhwan, setan dia bagi kita nampak kita tak mampu ikut, kita boleh ikut. Dan dia bagi nampak kedaifan kita ni, lemah sangat kita nak ikut Nabi ni. Sehingga datanglah perbandingan, dia Rasulullah, dia maksum, dia Nabi. Kita ni siapa? Kalau kita nak ikut Nabi 100%, Allah, keluar rumah pun tak boleh. Ini semua hujah apa? Hujatul iblis, hujah iblis. Allah hantar Nabi rahmat bagi alam ni. Mana boleh alam ni sampai nak keluar rumah pun tak boleh kalau ikut Nabi? Itu bermakna alam tak dapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad diutus bawa rahmat. Ni ikut Muhammad tak boleh keluar pintu rumah. Pasal apa? Ikut Muhammad tak boleh keluar pintu rumah. Dan dia pun tak tahu pasal apa dia cakap. Benda tu keluar macam peluru lagu tu. Macam M16 keluar. Siapa yang keluarkan? Syaitan. Maka eloklah dia kata a'udzu billahi minasyaitanir rajim dan ludah sebelah kiri. Lepas tu kata astaghfirullah, dan dia akan rasa kelegaan. Dia tertipu dengan syaitan. Maka syaitan buat benda ni kepada kita ikhwan. Maka syaitan kata kepada kita jangan ikut Muhammad. Dia bagi kita nampak apa dia? Dia bagi kita nampak keburukan yang kita buat itu hasanat. Allah kata kepada kita fa innallaha yudhillu man yasha'u. Demikianlah kata Allah, sebahagian manusia ini berada di atas kesesatan dengan kehendak Allah, dan sebahagian lagi mendapat petunjuk dengan kehendak Allah.
Ikhwan, walaupun Allah telah bagi tahu pada kita dahsyatnya Rasulullah ni dengan ketinggian dia, keistimewaan dia, pun masih Allah Ta'ala kata sebahagian orang tak ikut dia. Sebahagian orang ikut. Lepas tu Allah kata dalam suratul An'am, kalau kamu ikut majoriti manusia yang tak ikut Allah dan Rasul ni, Allah kata yudilluka an sabilillah, dia akan sesatkan kau daripada jalan Allah. Dengan adanya ayat ini daripada suratul An'am, kita tidak mengangka majoriti dan minoriti. Kita punya dasar adalah di mana ada Allah, di mana ada Rasul, di situ kita ada. Itu dasar kita. Tak percaya tanya sahabat Haji Juanda. Satu budak sekitar berusia 23 tahun. Hajah Saudah pun ada. Kami tengah duduk makan. Budak tu bercakap dengan satu perkataan, kami terpegut. Bolehkah saya sebut nama dia? Nama dia Amirul. Dia sebut satu perkataan terpegut. Saya tak mengaji pada ustaz astagfirullah ni. Ustaz mana? Dia sebut astagfirullah. Ustaz mana? Ustaz yang tidak membaca ayat Quran dan sunnah Nabi, saya tak boleh mengaji. Kerana saya nak, di mana ada Nabi Muhammad, di situ saya kena ada. Umur baru 23 pakcik. Dia bercakap seolah-olah dia khatam Bukhari dan Muslim. Terpegun. Kalau antum nak tengok dia, antum datanglah pada hari Minggu ni, saya berforum dengan dia. Dia terlibat dalam forum untuk menceritakan pengalaman dia dengan remaja. Dia ikut kuliah-kuliah kita dalam YouTube, Abang Syarif. Tetapi setiap kuliah Riyadhus Salihin kita ni, dia hafal semua. Dia baca hadis dalam Riyadhus Salihin. Saya duk ingat, budak ni kalau tanya aku, jahanam aku pun tak ingat. Tapi kita takkan abang kita tak ingat, saya Al-Fadhil. Dahsyat abang. 23 tahun umur ni. Muda terang-terang. Dia apa? Dia designer dia. Dia designer. Dia design. Dia keluar Allah bagi rezeki dalam, oh dahsyat, dia cerita dahsyat. Saya rasa saya patut mengaji dengan dia, Abang Syarif. Kelas kita ni, dia khatam semua Riyadhus Salihin. Dia hambat dalam YouTube. Allah uji dia sedikit dengan kehidupan. Kemudian Allah bagi kepada dia nikmat, dia kata lebih berganda daripada ujian itu. Dahsyat ya Allah. Dahsyat. Ini Tuhan kata sebahagian manusia. Ada sebagai ustaz-ustaz kita bercakap dengan dia tentang sunnah Nabi, dia kata janganlah, dia kata masyarakat tak faham lagi. Berbeza dengan budak ni. Kesebahagian orang dapat melihat Muhammad sebagai rahmat lil alamin, sebagai ubat dan penawar untuk alam yang sedang parah ini. Dan sebahagian orang tak boleh melihat Muhammad itu rahmat lil alamin. Rahmat bermakna apa, ikhwan? Kita kata kasih sayang, penyejuk. Inilah anak yang bawa rahmat dekat saya, kata orang tua-tua dulu pakcik. Orang tua-tua zaman saya lah, zaman pakcik saya tak betul sangat zaman saya. Orang tua-tua kata inilah racun, inilah penawar. Rahmat anak dia. Sejuk mata tengok. Allah kata Muhammad itu rahmat untuk alam. Kita ni sebahagian daripada alam, dan Allah Ta'ala itu Rabbul Alamin. Dia adalah pencipta alam, dan dia kata dalam banyak-banyak alam ni Muhammad itu rahmat. Macam mana kita nak tinggal orang ni? Pasal tu sangat mudah kepada kita. Kenapa awak tak buat benda ni? Kita kata pada suratul Anbiya ayat 107, Allah kata insan itu rahmat lil alamin. Kalau insan nama dia rahmat tak buat, macam mana saya nak buat? Dan ada ayat 21 daripada surah Al-Ahzab, Allah suruh saya menjadikan insan yang dikatakan rahmat ini sebagai saya punya uswatun hasanah. Allah suruh tengok dia. Nak sujud pada Allah, tengok ni. Nak rukuk pada Allah, tengok dia. Nak i'tidal, tengok dia. Nak baca apa dalam rukuk, i'tidal, sujud, tengok dia. Tuhan yang kata. Dan Allah turunkan ayat 31 daripada Ali Imran. Allah kata kalau kamu iman pada aku, kamu ikut dia. Habis, macam ni saya nak ikut orang lain? Kalau ada riwayat yang sahih yang kata benda yang Tuhan buat itu ada daripada Muhammad dengan jalan yang saya buat. Saya akan tarik semua kata-kata saya. Saya akan bertaubat pada Allah. Kenapa lama sangat saya tak buat benda ni? Setakat ni saya tak jumpa apa amalan Tuhan buat itu ada daripada insan nama dia rahmat. Tak ada. Tapi Tuhan nak buat, Tuhan buat. Saya punya manhaj pemikiran.
Saya ada manhaj fiqh saya ada manhaj kerohanian saya. Apa pun saya lihat kepada Muhammad. Betul berman kalimah syahadah kita, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pada la ilaha illallah ada sebab pengibadahan, ada sebab kita ibadah. Kerana apa kita beribadah? Semuanya la ilaha illallah, untuk Allah, kepada Allah, diberikan kepada Allah. Kenapa kita beribadat? Untuk Allah. Untuk apa kau beribadat? Untuk Allah. Tak ada riak, tak ada sum'ah, tak ada takabur. Untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk la ilaha illallah ada tauhid, ada keikhlasan untuk Allah. Muhammadur Rasulullah ada apa? Ada cara kita beribadat kepada Allah. Kau nak beribadat pada Allah, kau ikut Muhammad. Makam dia utusan Allah. Kenapa kau beribadat? Kenapa kau tidak beribadat? Saya tengok kepada la ilaha illallah, saya tengok pada Muhammadur Rasulullah. Pada Muhammadur Rasulullah itu ada sunnah. Pada Muhammadur Rasulullah itu ada cara beribadat kepada Allah. Bagaimana kau beribadat? Semuanya saya kena perhati Muhammadur Rasulullah. Maka itu kita punya manhaj pemikiran, tak boleh keluar. Hatta sekecil-kecilnya, macam tadi kata Salman tadi, kami masuk tandas pun kami akan tengok kaki Nabi. Walaupun Muhammad tak kata dengan mulut dia, dia mewajibkan dengan bebanan wajib pada kita, mesti masuk tandas dengan kiri, keluar dengan kanan. Dari segi bentuk wajib dia tak beban, tapi sahabat kata kami tengok dia masuk dengan kiri. Kata dua sahabat besar, Abdullah bin Umar dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, dua-dua ni kata apa? Kami kadang-kadang kami tak tahu apa. Lalu satu mayat kami tengok Nabi duduk, kami pun duduk. Lalu pula mayat kedua kami tengok Nabi berdiri, kami pun berdiri. Kata mereka berdua, ketika kami duduk di Madinah, Nabi sembahyang Zuhur 4 dalam waktu Zuhur, Nabi sembahyang Asar 4 dalam waktu Asar. Ketika safar, kami tengok Nabi buat dua, dan Nabi himpun pula dua waktu dalam satu waktu. Kami ikut kerana kami percaya dia Rasulullah. Sehinggalah Nabi memberi penjelasan kepada kami kenapa dia buat demikian. Begitulah kita, ya kawan. Kenapa kita tak buat? Orang mati kita tak ratib malam tu dengan tahlil. So easy. Tak, bukan pasal balok ke lihat ke, tak ada apa. Mana ada orang balok buat ibadat, pakcik? Macam kita ni lah kan, dengan kepiah kita macam ni, dengan rajin kita lagu ni, tak ada balok buat ibadat lah. Tapi kenapa you tak buat kalau you rajin? Lah, saya nak buat lagu mana? Awak tadi sebut benda tu ibadat. Ibadat, manhaj ibadat kena lihat Muhammad. Kerana Muhammad itu kekasih Allah, utusan Allah, dan Muhammad insan paling suci. Saya tidak letak orang lain sama level dengan Muhammad atau lebih tinggi daripada Muhammad. Muhammad paling suci. Ini bahasa Melayu, cakkan awak orang Melayu, awak tak faham bahasa Melayu. Muhammad itu supreme, paling tinggi. Betul? Supreme kan? Rasa macam betul lah, pakcik. Alah, kalau tak betul pun sikit aja, bukan akidah pun. Muhammad paling tinggi. Shilling ni lah yang paling tinggi. Maknanya di atas dia tak ada dah. Langit paling tinggi, atas langit tak ada apa, malaikat langit. Tuhan paling tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Dalam sujud kita kata subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Dia paling tinggi, atas dia tak ada apa. Dia di atas makhluk. Muhammad paling suci. Kalau Muhammad tak berwirid dengan lafaz itu, tidak berzikir dengan lafaz itu, kenapa saya nak pilih? Saya ni kotor nak cari kesucian. Muhammad itu paling suci dan dia contoh untuk bersih dan suci. Apa yang menghalang kita, Abang Man? Apa yang menghalang kita? Lepas semayang, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dah habis dah kan? Allahumma antas salam wa minkas salam pun habis dah. Nak mendekatkan diri pada Allah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah
Nur Muhammad sallallahu, tak mau Nur Muhammad tukang la ilaha illallah, ikut saya hasbi rabbi jallallah. Apanya menghalang saya buat benda ni lepas sembahyang? Tak ada halangan. Abang Syarif apa, sahabat Ilmi apa, Pak Cik apa, Pak Cik Rashid apa, Pak Amir apa, sahabat Faizal Husin pun apa. Roy, keras sungguh hati kau Azrael. Tapi Roy ni lembut hati. Ya. Apa menghalang? Kapten, apa yang menghalang you? Ya, apa yang menghalang you? Tak ada apa halang. Habis kenapa you tak buat? Kerana insan yang paling suci ni tak buat. Tapi ulama buat. Saya menghormati para ulama, tapi saya tak pernah meletak para ulama setara suci dengan Muhammad. Maka lisan para ulama, kata Imam Malik, dilihat hujah mereka. Pasal itu ada hujah kuat, ada hujah tak kuat. Ada perbandingan. Kullu kalam yu'khadhu wa yatruk. Semua orang boleh bercakap, diambil dan ditolak, illa sahib ar-risalah al-ma'sum. Dia kata kecuali tuan punya kubur ni Muhammad, dia mengajar dalam Masjid Nabawi. Dia tunjuk ke arah Masjid Nabi. Ini pembawa risalah yang maksum. Cakap dia tidak ada yang ditolak. Dahsyat. Itu saja, bukan sebab apa-apa. Bukan pasal kita ni Wahabi ni bila mai, Muhammad bila mai. Kita kena berhati-hati. Sekarang ada ancaman Wahabi. Di antara tanda mereka Wahabi, mereka tak mau kunut subuh. Kita kena berpegang dengan 4 mazhab yang tulen ini. Mazhab paling tua Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kita berpegang dengan mereka. Jangan ikut Wahabi tak berkunut. Okeylah, betul lah, jangan ikut Wahabi. Tapi nak tanya, awak kata 4 mazhab itu kena ikut. Dalam 4 mazhab tu ada 2 mazhab tak baca kunut. Yang baca kunut ni 2 aja. Imam Malik dengan Syafi'i je baca kunut. Ahmad dengan Abu Hanifah tak baca kunut. So mereka Wahabi lagi awal ke? Come on baby. Janganlah jadi nonsense. Kan jadi burung kekak tua, bagi salam dia pun tak tahu makna salam. Saya nak berpesan pada tuan-tuan, ini bapa segala Wahabi ni, nama dia Imam Ibn Taymiyah. Dia lahir pada tahun 900 Hijrah. Wow. Bukan saya terkejut, Ibn Taymiyah dalam kubur pun terkejut. Kawan tu mati 726 Hijrah. Kok mana dia pergi beranak 900 Hijrah? Jangan jadi nonsense. Nak marah pun, marahlah. Marah sampai tak kena gaya. Hantar dah Tok Hang beranak bila? Tok Hang beranak, ni dia cakap dengan anak dia. Dia kata dekat anak dia pasal mak dia. Hantar dah Tok Hang beranak bila? Tok Hang beranak tahun 2023, hantar tak? Woi, biar betul. Kalau Tok beranak 2023, ni Hang ni keluar daripada perut siapa? Alba campur tu. Campur aduk habis pemikiran. Pergi bagi tahu ke orang. Nonsense, come on. Sekarang bukan masa itu. Sekarang masa budak 23 boleh buat kajian. Boleh fikir. Nak dengar di mana ada Nabi, di situ ada kita. Tak ada. Bukan pasal kita malas. Bukan pasal apa. Macam Abanan, pakcik, pencen, kan? Masa banyak. Apa salah duduk di rumah pegang biji tasbih? Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Tak ada apa-apa, mendekatkan diri pada Allah. Why not? Daripada dengar lagu tak tentu hala, I like it, you like it. Lagu apanya you dengar ni? Hasbi Rabbi lagi bagus. Tubna ya Allah wa raja'na ya Allah. Sikit best lah. Tapi saya tak buat. Kenapa tak buat? Sebab Muhammad tak buat. Bukan pasal apa pun. Tak ada siapa halang saya. Kenapa awak sembahyang? Kenapa awak sembahyang dengan 3 cara? Kadang-kadang kita sembahyang, kita kata Allahu Akbar, baru tangan angkat. Betul? Satu cara. Kadang-kadang tangan dengan lafaz naik sekali. Allahu Akbar. Betul? Kadang-kadang kita angkat tangan dulu. Mulut baru kata Allahu Akbar. Kenapa awak buat? Kerana Muhammad buat demikian. Tak ada apa-apa. Bukan ada apa-apa. Kenapa awak sujud sahwi?
Awak suruh sawi, kita subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kalau nak baca, kalau tak baca apa pun tak apa. Kenapa awak tak baca subhana man la yanamu wa la yasuh? Kerana Muhammad tak baca, kerana riwayat itu tak kuat. Orang semua kira kuat-kuat, kena kira kuat lah. Pasal tu ada ubat kuat. Mana ada ubat tak kuat? Pakcik makan ubat ni tak kuat, pakcik mau. Pakcik pun tak mau. Ubat kuat dengan ubat tak kuat, pakcik pilih ubat mana? Ubat kuat. Tiba-tiba riwayat ambil yang tak kuat. Jangan duk merepek sudah. Baik. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ikhwan. Di sini ikhwan ada satu isyarat. Antara syaitan dan orang kafir ini dua-dua perkara yang Tuhan tak suka. Sehingga kita tak disuruh tasyabuh dengan amalan mereka. Dan ada beberapa amalan orang kafir yang bersumber daripada syaitan. Ya, hadis menjelaskan pada kita, jangan ambil peradaban itu. Kita kena tunjuk musuh kita dengan dia, kerana dia begitu benci dengan kita. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bish-shimali fa inna asy-syaitana ya'kulu bish-shimali. Rawahu Muslim. Terjemahan dia dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu sekali-kali makan dengan tangan kiri, kerana sesungguhnya syaitan itu makan dengan tangan kiri. Itu datang daripada Nabi. Jangan, Nabi tetap mau la ta'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri. Jangan. Dan jangan ambil tangan kanan, jangan ambil tangan kiri, tangan kanan ampu tangan kiri untuk makan. Suruh yang kanan pergi tolong kiri, jangan. Sepatutnya kalau nak tolong kiri lah tolong kanan, sebab perintah makan dengan kanan. Ni kita makan dengan kanan, nak minum air, tangan melemuh, ambil dengan kiri. Lepas tu nak tunjuk kata kita hormat kanan ni, lapik dengan kanan. Kanan ni jadi hamba abdi pada kiri. Sedangkan Nabi kata jangan kiri, pasal apa pergi tolong kiri pula? Tak boleh. Ni habis saya nak buat macam mana yang ni? Ayak tu kita seorang je minum, musim Covid ni tak kongsi dengan siapa pun. Kalau kotor pun cucilah. Pasal apa nak makan sampai berlengah semua? Makan pasal apa sampai berlengah satu tangan? Makan apa? Zaman makan nasi peroi lagu tu dah berlalu. Itu zaman kita dulu. Kalau orang makan nasi sikit-sikit aja. Sikit-sikit. Tadi saya tengok kat belakang saya seronok. Saya tengok pinggan-pinggan yang dibasuh. Tak ada nasi yang dibazirkan. Yang dibuang hanya tulang saja. Oh, alhamdulillah. Bermakna pada masa kita makan tadi tak ada syaitan. Kita rahmat. Gus, apa Soeharto kah? Soekarno, maafkan Gus Soeharto. Ya. Agus, alhamdulillah ikhwan, tak ada yang dibuang. Tak ada sisa makanan yang dibuang. Dalam tong sampah itu cuma tulang. Allahu Akbar kan. Pada saya ini satu kecemerlangan yang besar. Sebab nak didik orang tua lagi susah didik budak-budak. Budak-budak kita boleh tampak, boleh cubit, boleh getu. Orang tua hampir buat je. Ya, Cik. Pada tengok makan lagi ni. Ya. Kalau pakai sudut dapur, dia kata macam kita kalau makan apa ni yang pisau dengan dapur kan. Ya. Kalau makan steak. Ya. Potong dengan kanan, makan kiri. Okey, makan. Ya. Dia berkata susah dah tukar. Masya-Allah. Tak apalah, tak tukar pun tak apa, makanlah dengan kiri, tapi setan lah. Nabi kata setan. Habis. Jadi sepatutnya dia, ikhwan, wallahi saya kata, wallahi setiap orang yang khilaf dengan sunnah di sisi agama ini, saya kata wallahi kita boleh cerca dia. Kita boleh memperolok-olokkan dia ketika itu. Masa dia makan dengan kiri kan, dia bagi contoh dia makan dengan kiri, kita boleh pandang kat dia, alamak setan. Boleh kata, tak salah. Itu tidak aib, tapi itu adalah inzar. Kenapa? Dalam riwayat Muslim, Nabi direct bagi tahu ke kawan tu. Nabi kata ubah dengan kanan.
Dia kata la astati'u. La astati'. Dia kata saya tak boleh, saya tak biasa. Nabi baca doa, ya Allah, biarlah kawan ni tak boleh makan dengan kanan tu. Apa jadi pada dia? Lumpuh kanan dia. Macam mana sebagian ulama tak pandang makan dengan kanan ni wajib? Sampai Nabi doa. Kita tak kata setan tak doa apa kan? Alamak tak. Loh sahabat, dia ingat ente orang punya setan. Tapi lepas kata belah, jangan tunggu. Dia hawin kat kita, dia kata hang kata aku setan. Dia hawin kita apa betul tak? Tapi kita taklah gamak kata. Tetapi kalau kita buat juga, satu saya katakan, yang Nabi tak bagi makan. Okey, makan. Di sini kata para ulama kita, iza aradta syai'an an tu'ta ahadan a'tahu bil yamin. Ini ulama kata. Wa iza aradta an ta'khudhu min syai'an fakhudh bil yamin. Bila awak nak bagi satu benda ke orang, ataupun awak nak ambil satu benda daripada orang, jangan pakai kiri, kanan dia. Berdasarkan hadis ni. Kan kadang-kadang kita kan, kita suruh kanan, ambil sesuatu, kita rasa macam penuh. Kalau penuh jangan ambil lagi. Kawan yang nak bagi, bila tahu kawan tu tak boleh sambut dengan kanan, janganlah duduk mendesak dia nak bagi. Relax lah. Kerana relax itu daripada Allah, tergopoh-gopoh daripada setan. Dah tahu dia tu punya duk pegang batu ayak lagu tu, nak bagi juga. Janganlah, sabar. Bagi, masa kita bagi dengan kanan, dia boleh sambut dengan kanan. Bila kita sambut dengan kiri, bila tangan tak boleh operasi, bandis ke, tak boleh angkat terus ke, ataupun memang tak ada kanan ke, mana sabar. Kawan tu tangan kanan dia sakit, dia makan dengan kiri. Masa tu kita duk bisyarah hadis ni kat dia. Tak betul lah. Dia kanan tak boleh operasi. Apalah hang setan. Dia kata bukan aku setan, hang tu setan, hang tahu tak? Ni tangan tak boleh angkat. Tergeliat. Abang bisa kena tergeliat. Tuan guru kita Ustaz lah, bincang abang kat dia. Dia tak tahu tergeliat tu apa. Dia terseliu. Saya kata, sedap diri kampung dodoi mai tahu tak? Dia kata, hang ni kelakar. Saya kata, apa tu? Kelakar. Saya kata kat dia, awak tak mau balik kampung dodoi dah ke? Kelakar. Bukan kelakar lah, lawak tu dah lawak. Mangkang tu dah. Kelakar. Terseliu. Tak boleh kita dengar. Saya kata kat dia hari tu, kita jangan duk kata pungkong. Dia ambil masa lama tu pakcik. Hang kata apa? Saya kata pungkong. Baru dia dapat. Saya tahu orang sini kata punggung, buntut. Takkan nak kata gatal punggung. Dia tak sampai tu dah ambil. Ni gatal pungkong betul. Dia kena tu baru dia rasa. Hang kata kat aku gatal pungkong. Dia kata kau orang Penang, kau ni gatal punggung lah. Lagi dia gelak. Silap-silap dia kata, iyalah punggung aku gatal. Boleh. Dia ada satu bahasa kita tak apa nak pindah, tak apa yang nak pindah, dia kena pakai bahasa tu juga. Baik, berhenti dekat tu. Jadi boleh baca nah? Baik. Dan ikhwan, kita kata nas'alullahu lana at-taufiq wal hidayah. Dalam hal kita nak makan dengan kanan ni, kita memerlukan taufik dan hidayah daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Dahsyat bahasa ni. Dahsyat. Dahsyat. Ulama sampai kata nas'alullahu taufiq wal hidayah. Kita pohon taufik dan hidayah daripada Allah. Kita boleh mengamalkan larangan supaya kita terselamat daripada larangan ini. Jadi kalau kita makan dengan kiri, ketika itu kita kena ingat Nabi kita jangan. Katalah kita cuba pindah juga, kita nak jolok tu tak lepas, lebih kot tu masuk bertabuk, tak apa, itu lebih Allah redha. Dan hari-hari kita kena cuba makan dengan kanan.
minum dengan kanan. Belajar sambut sesuatu dengan kanan. Hadis yang kedua, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bish-shimali wa la yashribanna biha fa inna asy-syaitana ya'kulu bish-shimalihi wa yashrabu biha. Rawahu Muslim. Terjemahan dia, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian makan dan minum dengan tangan kirinya, kerana sesungguhnya syaitan itu makan dan minumnya dengan tangan kiri. Hadis Imam Muslim. Tadi Nabi sebut masalah makan, dan Nabi sebut masalah makan dan minum. Dua-dua Nabi sebut. Kena ajar anak-anak kita, cucu-cucu kita kecil-kecil. Budak tu anak siapa, lain bab. Dia masuk dalam rumah kita, dia makan dalam rumah kita, kita bagi ingat. Kita kata, cik, makan dengan kanan. Cik, makan bismillah. Hatta budak dalam riwayat Muslim, budak tu kan, dia ambil terus makan tanpa basuh tangan. Nabi tampak tangan dia. Dia budak, tapi basuh tangan. Lepas tu dia makan pula, tak baca bismillah. Nabi tampak tangan dia. Nabi kata, qul. Nabi kata, qul. Makan, Nabi kata, samillah. Sebut nama Allah. Qul biyaminik. Kul biyaminik. Makan dengan kanan. Budak. Jadi kita akan rasa sangat malu kalau kita tak boleh mengihyakan sunnah ini dalam diri kita. Pakcik, saya kata sepatah apa yang para ulama kita kata pada kita. Apa yang ulama kita sebut pada kita, saya kata sepatah. Ulama kita kata, di atas apa yang kita lalui ini, ulama kita kata, kalau kita makan juga dengan kiri, kita minum juga dengan kiri, ulama kita kata khilaful muru'ah wa khilaful adabi. Khilaful muru'ah wa khilaful adabi. Dia khilaf dengan maruah kita, dan dia khilaf dengan adab yang Tuhan bagi kat kita. Khilaful muru'ah, kita terjemah maruah ni apa? Muru'ah tu maruah, kehormatan. Ya Allah kata dalam surah Al-Isra kan, walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan kita dengan anak cucu Adam. Kemudian Allah muliakan umat akhir zaman ni dengan Muhammad dan sunnah Muhammad. Khilaful muru'ah, kita macam tak ada maruah, dan kita orang ni tak ada adab. Kena jaga benda ni. Kita duduk majlis besar je pakcik kata tadi kan, sebesar mana majlis tu kita duduk, katalah kita terikut dengan makan cara mereka, kita panggil apa, cara orang barat ni, budaya barat ni. Masa tu kita kena ingat, di sisi Allah kita tak ada maruah dan adab. Walaupun darah yang mengalir dalam ni darah-darah raja sekalipun, darah hantu, hang lekiu, hang lekiang, darah siapa, name tag kita, name tag apa sekalipun, kemuliaan orang bagi macam mana pun, pencipta kita yang akan hantar malaikat maut cabut roh kita, dia kata pada kita, kamu tak ada maruah dan tak ada adab punya hamba, kerana kau tinggalkan sunnah yang kau bagi kat Muhammad. Allahu Akbar. Jangan cari pasal, jangan. Kalau orang tanya kepada kita, tuan, ni makan dengan kanan ni wajib ke sunat? Kalau dia tanya soalan tu balik, kita jawab macam mana? Awal tadi saya terang. Andai kata suruhan makan dengan kanan ni, anjuran makan dengan kanan ni, katalah dia tidak wajib, dia sunat sekalipun, sunat aja makan dengan kanan ni, makruh aja makan dengan kiri ni, ketahuilah, kata Abu Hanifah, tetap dia pada status yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Nabi tak suka. Kenapa? Dia tasyabuh dengan syaitan, musuh kita. Jadi bila kita nak makan dengan kiri ni, kita kena ingat satu, inilah cara yang dipakai oleh syaitan, dan syaitan tu, iblis laknatullah, itulah yang buang, yang cari jalan buang Adam daripada syurga. Tu pengkhianat tu. Dan ulama kita kata apa, ikhwan, kita makan dengan kanan ni, kita makan dengan kanan, kita
meninggalkan dengan makan kiri ni, ulama kita kata in kunta turidu hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sekiranya dalam hati kamu hendak duduk di atas petunjuk Muhammad. In kunta turidu hudan Nabi, kalau kau rasa nak duduk atas petunjuk Muhammad, ini cara dia. Artinya kalau kau tak mau duduk di atas petunjuk Muhammad, kau makan, kau buat. Ketika itu Tuhan tak pandang kau, siapa pun kita. Pasal itu ikhwan, dalam riwayat Muslim, pasal itu ikhwan, dalam riwayat Bukhari ada satu hadis yang Nabi sebut kepada kita ikhwan, hadis daripada Abi Mas'ud Uqbah bin Amru Al-Ansari Al-Badri. Pendek hadis dia. Nabi kata apa? Dia kata, Nabi kata, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nabi cerita, Nabi kata pada kita ikhwan, Nabi kata min kalamin nubuwah, daripada kalam para nabi dulu, dipanggil kalam nubuwah. Dulu orang-orang yang dapat nubuwah, dapat kenabian ni, dia pun akan cakap benda ni. Min kalamin nubuwatil ula, daripada perkataan nabi dulu-dulu. Dan aku pun nak sebut kerana aku seorang nabi. Nabi kata idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nabi kata apabila dalam diri kau tidak ada malu kepada Tuhan, buatlah apa yang kau nak buat. Habis. Cukuplah hadis itu memalukan kita dan buat kita Abang Syarif tengok dalam bab ni macam mana Nabi tak mau umat dia makan dengan kiri, semangat dia. Sampai dia kata kalau hang makan macam tu hang sama dengan setan. Dan betul pakcik, tajuk kita jangan tiru syaitan dan orang kafir. Yang ambil peradaban setan ni banyak siapa? Kafir. Yang menjadi umat Muhammad ni akhirah yang sayang. In kunta turidu hudan Nabi, kalau kamu nak duduk di atas petunjuk Nabi, maka ini cara dia. Maka menjadi sunnah kepada kita dalam keluarga kita, bila kita tengok khilaf pada makan dan minum ini, sunnah kepada kita menegakkan sunnah. Halang. Dan kata kepada anak-anak cucu kita, khilaful muru'ah wa khilaful adabi. Ini benda yang khilaf dengan maruah, kehormatan, dan dia khilaf dengan adab. Saya fikirlah pakcik, untuk saya kata kepada sahabat-sahabat semua ni, kepada antum sekalian, saya rasa tak susah mana. Pasal apa, kalau saya kata pada sahabat-sahabat sekalian, tak ada apa risiko saya kena. Tak apa nak marah ke saya? Berani marah saya? Berani marah? Jangan cari pasal saya timai lambat lagi. Tapi antum bayang kalau kita duduk pada satu level yang tinggi. Pasal itu pendidikan sunnah ni sangat penting, terlalu penting. Sangat penting. Kalau tak disemai dengan pendidikan sunnah, kita membesar. Bila kita umur 45 baru dengar benda ni, dan kita dah jadi apa? Orang panggil apa? Kidai. Man kidai. Kita dah jadi orang yang kiri. Umur 40 baru kita tahu. Dan masa tu you have to change. Allahu Akbar. Orang putih kata terlalu berat apa Agus? So apa? So heavy. Boleh jadi heavy metal and black metal. Berat macam ni. Boleh pelanting garpu-garpu. Kalau kita dah biasa lagu tu. Ya. Dah biasa. Kadang-kadang sometimes kita tengok Tok Bilal pun minum dengan kiri. Ya hayya 'ala salah, kiri. Dia hanya sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, minum kiri. Kalau dia sokok dengan kiri, kita al-ma'lum. Al-ma'lum lah memang buatan setan. Tapi dia terlupa. Kenapa Abang Syarif? Kerana dia hanya ambil kerusu Bilal. Dia tak ambil kerusu peradaban. Dan dia buat khilaf. Abang Syarif khilaf dengan saya khilaf dengan Abang Syarif, kita khilaf dengan sahabat ilmi,
kemudian kita khilaf sama-sama kita, I think is taklah besar sangat, is not big problem lah. Ada pandangan saya khilaf dengan Abang Man, ada pandangan Abang Man khilaf dengan saya khilaf dengan Pak Cik, kita semua khilaf, berbeza pandangan. I think is not. Sahabat saya seorang, dia kata it doesn't matter. Michael Jackson, tu kawan saya tu. Michael Jackson dalam lagu dia kata it doesn't matter. Tak ada lah besar mana pun. Tapi kalau kita khilaf dengan Muhammad, sedangkan Allah dan malaikat selawat pada dia, Allah mengarahkan penduduk langit selawat, penduduk bumi selawat, Allah kata dia rahmatan lil alamin. Allah kata kalau nak kasih sayang Allah ikut Muhammad, kalau awak khilaf dengan dia, I think this is a big problem. Saya tak rasa problem itu just di dunia. Di dunia apa kita khilaf dengan Muhammad akan jadi? Terputus rahmat, terputus barakat, terputus hidayah, terputus taufik. But your life is gone. Tapi kita terlupa bahawa kita tak dapat blessing from Allah. Blessing from Allah. Ya, kita tak dapat rahmat Tuhan. Selama kita makan, habis makan dengan kiri, alhamdulillah pula. Alhamdulillah. Yes. Apa itu Muhammad, gambar yang terbaru tu yang dia nampak setan tu? Apa alif apa? Dan dah lupa Ada satu gambar baru, alif apa tu nama dia? Dia gambar kan, dia tengok kawan dia makan dengan kiri kan, dia tengok sebelah kawan dia setan duk makan. Bagi gambar tu, mau bagi Tok Bilal tu tengok. Yes. Rahmat tak ada ikhwan, makan tak jadi rahmat, makan tak jadi rahmat, hidup tak ada rahmat. Ya ikhwan, sebesar itu Allah pimpin kita. Dan hadis yang terakhir, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. Nabi bersabda bahwasanya, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tak suka menyimir rambut, maka kamu sekalian hendaklah mengikuti kebiasaan. Hendaklah tidak mengikuti kebiasaan mereka. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Menyimir rambut apa Agus? Mewarnakan. Ya, mewarnakan rambut. Dia tak suka. Yahudi dulu. Jadi apa yang menjadi hal mereka, kita ni khilaflah dengan mereka. Dulu ini ada hadis seperti ini ikhwan. Ulama-ulama kata hadis ini dia berkaitan dengan zaman. Hadis macam ni dia berkaitan dengan zaman. Apabila cara Yahudi, cara dia sipar rambut lagu ni, lepas tu cara pattern dia macam ni, ketika itu kita jangan ada dia punya cara. Tapi kalau zaman itu pakai rambut lagu tu dah tak jadi beza apa-apa dah, itu tidak mengapa. Namun demikian, Yahudi ni ikhwan satu bangsa, dia akan mencipta satu benda baru untuk bagi tahu kata dia khilaf dengan kita. Yahudi dulu dia suka buang janggut, simpan misai. Dia suka buat lagu tu. Maka Nabi kata khilaflah dengan buat tu. Kamu ni pendekkan misai kamu, bagi ada janggut. Nabi tak suka buat ni. Nabi masuk Madinah, dia berpuasa 10 Muharram. Kan Nabi tanya pasal apa? Dia berjawab kemenangan Musa. Nabi kata kamilah paling berhak. Lepas tu Nabi kata kita khilaflah dengan apa? Kita puasa 9 sama. Tapi Nabi tak sempat kan, dia jadi sunnah hammiyah. Sunnah Nabi bercita-cita nak buat, maka dituntut kita buat. Kita puasa 9, kita puasa 10. Nak puasa 10 saja pun boleh, tak ada hal. Tapi Nabi suka kalau puasa khilaf dengan Yahudi. Apa saja datanglah pandangan menyatakan kalau tak boleh 9, 10, 11. Itu semua pandangan-pandangan mai kemudian. Tapi Nabi sebut 9, 10. Nabi nak 9 dengan 10. Cukuplah doa. Kalau tak lebat atas sebab-sebab tu tentu tak apalah, sebab yang dimaafkan oleh syarak. Ikhwan, tengok ikhwan, apa yang menjadi adat-adat yang apa itu?
ada adat khusus kepada ciri-ciri khusus kepada golongan yang bukan Islam, kita tak usah ikut ciri khusus yang dengan ciri itu kita. Pasal itu San'ani dalam Subul Salam ketika dia lalu hadis Ibnu Umar, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dia kata di situ termasuk di dalamnya apa dia, kita tak boleh tiru orang kufar. Termasuk dia kata ciri khusus ahli bid'ah pada pakaiannya, perhiasannya, kenderaannya. Apa kata sekiranya itu menjadi ciri khusus dia, bila kita pakai pakaian itu, mereka mengisytiharkan, ni pakaian kami, ini cara kami. Dulu zaman 90-an ada cara pakai serban asing. Pakai serban, bila pakai serban macam tu, pakai jubah lagu tu, jadi geng dia. Kita jangan lagu tu, kita khilaf. Kita simple saja. Simple. Kita nak pakai serban, pakailah, tak ada cara apa pun. Pakai. Kita nak pakai serban kena pergi ambil tahu apa? Ambil apa? Sanad, ijazah. Tak ada. Kok manalah Abu Jahal, Abu Lahab dapat sanad-sanad ijazah ni semua. Dia pakai serban sampai arwah. Pakailah pasal kita tahu. Imamah ni Nabi pakai, khimar ni pun ada. Imamah ni jenis lilit atas kepala. Macam pakcik kata ni dia sebai atas dia. Biasa Nabi buat. Sahabat tengok dalam khutbah kan, khutbah raya Nabi pusingkan selendang dia. Semua tu Nabi buat. Nabi ikat di pinggang dia. Nabi panggil Ummi Atiyah. Nabi kata, kalau kau dah habis bagi mandi anakku, kau abang. Ummi Atiyah kata dah habis. Nabi tarik kain di pinggang tu, hiqwah, tarik. Nabi baling pada Ummi Atiyah. Nabi kata, jadikan yang tu balutan yang pertama untuk kulit anak aku. Benda-benda lagu tu biasa. Tapi kalau orang jadikan benda tu sebagai simbol dia, kita tak mahu terlibat dengan simbol-simbol. Sebab Ahlussunnah ni tak ada simbol. Mereka simbol dia Quran dan Sunnah. Siapa tak sayang ke Nabi, kita semua sayang kat Nabi. Kalau orang bagilah kasut Nabi ke kita, apa mana tolak? Bukan replika, kasut betul, tak tolak. Orang kata ni selai, ni betul-betul, dia kata ni betul-betul. Mana punya kerajaan yang dia duk simpan rambut Nabi tu, dia kata ni rambut Rasulullah. DNA pun betul. Kita nak tolak ke selai rambut Nabi? Tak tolak, kita simpan di rumah. Kita sayang kat dia. Tapi sayang sampai nak ambil kasut dia bocor kepala, tak lah. Lepas tu kasut tu jadi simbol kita. Nabi mai bukan dengan simbol kasut. Tak ada simbol apa pun. Islam tak ada simbol apa. Jadi akhirnya ambil kasut jadi simbol. Kep kepala pun dah berselipar dah. Serban berkasut. Lah, setahu saya dululah yang duk letak depan tempat sembahyang di kasut agama Sing. Dia pun letak kasut. Kita apa hal? Sayang Nabi. Abu Bakar sayang Nabi lebih daripada kita. Apa simbol Abu Bakar boh di kepala dia? Oh, zaman tu tak ada kelang. Come on baby. Alasan cakap tu dahsyat sangat. Tak ada. Pasal tu bila satu benda jadi simbol, kita tak mau terlibat. Kalau orang tanya, saya dah beli dah kepiah, dua kepiah, ada kasut. Ada kasut selipar. Tapi ini bukan selipar Nabi ya. Salah tak saya pakai? Saya kata jangan pakai, simpan lah. Nak kalau pakai salah tak? Saya kata simpan lah. Tak, saya nak tahu salah ke tak? Saya kata simpan. Tak, kalau saya pakai juga, nak pakai. Why you nak pakai? Saya sayang Nabi. Takkanlah sayang Nabi awak lebih pada Abu Bakar. Abu Bakar cium dari Nabi pada hari dia wafat. Nabi wafat. Lepas tu apa pidato dia? Wahai manusia, siapa sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Siapa sembah Allah, Allah mati. Ihyakan sunnah Muhammad kepada kita. Mana ada sunnah Muhammad lambang selipar ni? Habis, oh selipar tak boleh, awak pakai mask boleh. Oh, karolah. Kalau kita pergi jawab semua, dia kata gila kita, bukan gila dia, gila kita. Kita yang orang usung pergi Perak Road. Lama kita makan ubat tenang, bukan dia kita. Ada yang ni nak buat contoh dengan kasut. Oh. Pakai yang tu boleh, pakai ni tak boleh. Oh, pakai helmet tak apa, serban tak boleh. Pakai serban naik motor, accident, pecah kepala. Pakai helmet, pecah helmet. Hama yang mana? Pecah kepala ke pecah helmet? Oh, hampa ni semua tak
semangat saya anda bukan lagu tu, biar tenang, pergi cek tengok positif corona ke tak, ambil nafas elok-elok. Tak, bila ada simbol this tak ada simbol apa, ini cuma kerana pendaftaran saja apa ROS kan, dia hanya minta buatlah gedebang-gedebung apa lebih kurang, orang apa pakai warna oren boleh dah. Habis semua warna orang dah ambil dah. Nak pakai hijau putih orang ambil dah. Nak pakai merah putih orang ambil dah. Nak pakai biru lah sekali pakai oren lah. Orang tak ambil lagi. Kita pakailah lambang lagu ni. Itu pasal apa? Pakai DIS. Alamak, tu pun nak kena abang. Yang tu bukan agama. Kami tak mencik, oh ni lah lambang paling berkat. Tak ada. Berkat bukan duk tak lambang. Kita ni. Maka ini semua ikhwan menunjukkan kepada kita, ya subhanallah. Itulah 3 hadis yang kita baca supaya kita terhindar daripada terlibat dengan cara makan dan minum, cara syaitan dan cara orang yang tidak ada iman. InsyaAllah ikhwan, panjang umur sihat badan. Kita masuk tajuk yang lain, iaitu larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk menyimir rambut dengan warna hitam. Ada riwayat bagi tahu pada kita, kalau kita nak colorkan rambut jangan color hitam. Kita tengok apakah maksud riwayat ni, insya-Allah pada masanya akan datang. Wallahu taala a'lam. Ya Abang Syarif. Menguap tu daripada syaitan. Ya Abang Syarif. Macam mana kita nak mengatasi masalah menguap tu? Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala maha mengetahui. At-tatha'ub minasyaitan, kan dikatakan tatha'ub, menguap tu daripada syaitan. Wallahu ta'ala alam. Allah yang maha mengetahui. Satu orang tu menguap, okay? Dia menguap dalam keadaan apa ya kawan? Dalam keadaan dia tak sakit, dia tak mengantuk, dia tak apa, tiba-tiba dia menguap. Kalau dia ni memang dah orang kata dah landok dah mengantuk, dia menguap, kita kata setan. Tak, tu tanda mengantuk. Tanda mengantuk memang tapi tak ada apa, dia bukan orang mengantuk, dia sihat. Penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan simptom menguap tak ada. Tiba-tiba dia nak mendekatkan diri pada Allah, memang menguap. Dengan menguap tu buat dia jadi lemah. Nabi kita jaga setan. Tengah sembahyang, sebagai contoh, tengah sembahyang, dalam sembahyang menguap. Habis bagi salam, tak ada apa. Itu gangguan. Sebahagian hadis menguap ni ada yang dhaif, kena hati-hatilah. Sebahagiannya dhaif. Baik. Cuma yang ada dalam riwayat, Nabi kata kalau kita menguap, Nabi kata tutup mulut. Nabi sebut tutup mulut. Kalau dalam solat pun cari jalan. Nabi kata jangan sampai bunyi Nabi kata dhahika syaitan. Sampai kita menguap, tutup mulut, dia bunyi Nabi kata dhahika syaitan. Setan gelak maksud dia apa macam ni? Dia happy dengan kita. Setan gelak, Allah tak suka. Geng dia, kita menghiburkan dia. Nabi kita tutup mulut. Tutup. Nak tutup macam ni ke? Nak tutup macam ni ke? Nak tutup satu muka ke? Nak tutup dalam sembayangan, dia gigit gigi dia. Sampai kembang pipi dia. Nabi kata tutup mulut, jangan duk gigit. Itu gigit gigi, kancing gigi saja. Bukan susah pun dalam sembahyang buat begitu. Pendeknya Nabi tak mau bunyi itu Nabi ajar. Nabi kata bersin daripada Allah. Dalam riwayat bersin. Jadi Nabi kata fa idza atasa, bila satu orang tu bersin, Nabi kata rendahkan suara dan tutup mulut. Rendahkan suara. Hacim, jangan. Ada orang banyak baru repair jantung, jangan bawa pasal hacim kau tu pegang. Jangan. Pelankan dan tutup mulut. Nabi suruh buat. Ini semua adab. Pasal tu apa nak baca ketika kita menguap? Riwayat sahih tak ada. Ada orang bila menguap
A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia minta simpang daripada setan. Going jalan lah. Ada orang mengak, astaghfirullahaladzim, dosa besar-besar lah mengak ni. Okey lah. Tapi riwayat tak sebut baca. Riwayat sebut perbuatan. Bersin rendahkan. Untuk menguap tak ada bacaan. Orang yang tengok kawan tu menguap pun tak usah kata apa. Tapi bersin ada. Kalau dia bersin, dia tak kata apa, kita kuih dia, suruh dia kata alhamdulillah, kita doakan dia dekat tu, dan dia doakan kita balik. Dekat tu saja. Jadi apa yang punca-punca kita menguap? Punca kita menguap ni ada dua. Satu gangguan syaitan, lagi satu simptom penyakit, lagi satu menguap kerana adat. Kita tengoklah. Sama juga ulama kita bahas rambut kita ni beruban. Pun sama juga ada uban adat, ada uban penyakit, dan ada uban simptom. Kawan ni kalau suka buat ni mesti uban awal. Ulama kita, ulama hadis ni buat kajian betul, tapi kita tak peganglah secara muktamad. Ada uban kerana penyakit, penyakit. Umur baru 24 beruban lah, penyakit. Ada uban kerana adab ni siapa dia? Dah 60 Pak Mi. Dia duduk depan cermin, ya Allah, kenapa aku beruban, balak apa? 60 dah. Itu bukan balak. Orang tua-tua kata 60 beruban atas bawah. Beruban dah. Itu pun termasuk dalam perkara itu. Jadi kita tengoklah. Hingga baca Quran menguap. Baca Quran, sembang tak ada, no problem. Baca Quran ni, kopi, minum kopi, campur Nescafe, menguap lagi. Wah, heavy ni. Memang setan. Sembang, no problem. Kau tengok YouTube lagi tak ada apa-apa. A'udzubillah, sambil a'udzubillah tu dah pergi dah. Macam kena ubat pengguna haji labu. Kena dengan Pak Mentua Mapelai Pono lena. Maka hati-hatilah yang tu. Bukan semua menguap itu daripada syaitan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Soalan. Ini soalan dikatakan sebagai soalan anjakan paradigma. Pasal 9:28 baru tanya, itu anjakan paradigma. Soalan timbul, nak tutup mulut dengan tangan kanan ke tangan kiri? Dalam riwayat tak sebut, tapi kita kata berdasarkan apa yang kita baca, mulakan dengan sebelah kanan. Sebab menutup, menguap itu adalah peradaban yang menjaga maruah. Kita tutup muka lah. Tutup muka. Macam ni pun tak apa, macam ni pun tak apa. Nak tutup dengan kain pun tak apa. Kawan kata memang kena tutup macam ni, sebab kita nak tampak setan, dia kena sakit. Jangan duk merepek-pek lah. Tutuplah tengah mana. Tapi kanan itu mencerminkan lebih baik kanan. Dahulukan yang kanan. Sebab menahan menguap itu daripada sunnah. Tutup engkau. Boleh kan? Yes. Tidak ada bacaan tertentu. Tidak ada cara menutup. Tutuplah, asalkan suara kita tak terkeluar bunyi dhahika syaitan. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha